Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada majlis perkongsian hadis 40, di mana kita membincangkan tentang hadis 40 yang dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita menggunakan rujukan-rujukan, antaranya rujukan Kitab Al-Wafi karya Imam Mustafa Bugha dan Muhyiddin Mastu, dan juga kitab Hadis 40 syarahan yang dibuat oleh Almarhum Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Kita masih lagi pada hadis yang ke-9, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ." Jadi berdasarkan kepada hadis yang ke-9 ini, Nabi SAW bersabda, jadi saya rujuk terjemahan yang dibuat oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Ustaz Mustafa Abdul Rahman menterjemahkan hadis yang ke-9 ini dengan berkata, Nabi SAW bersabda, "Apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya dengan kadar yang kamu mampu." Ataupun kalau ikut terjemahan Ustaz Mustafa, hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Jadi, kita sebelum ni kita membincangkan tentang bagaimana hadis ni mengajar kita tentang pembahagian hukum hakam taklifi. Hukum wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Dan bagaimana firman-firman Allah dan sabdaan-sabdaan Nabi SAW itu ada di situ disiplin khusus, yang mana bila kita belajar disiplin itu, khususnya dalam usul fiqh, bila kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan belajar bagaimana kita nak mengetahui suruhan itu membawa maksud haram, suruhan itu membawa maksud harus, suruhan itu membawa maksud sunat, sunat, haram, makruh dan sebagainya. Jadi itu di bawah tajuk atau topik usulul fiqh, khususnya dalam bab al-ahkam at-taklifiyah, dan juga khususnya dalam bab al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah yang kita akan jumpa dalam kitab-kitab usul fiqh. Kemudian di antara pengajaran dan nilai-nilai penting yang kita dapat daripada hadis ini, antaranya bagaimana apabila berlaku keadaan darurat, maka kita boleh melakukan perkara yang diharamkan. Contohnya, kalau kita di dalam hutan, kan, kita di dalam hutan, kita kelaparan, kebuluran, kalau tak makan kita mati, maka itu dah jatuh hukum darurat. Jadi kita nampak binatang yang haram dimakan, contohnya khinzir, contohnya binatang-binatang lain yang tidak boleh dimakan, biawak contohnya. Jadi kita ditegah daripada makan khinzir.
Tapi disebabkan kita dalam keadaan darurat, adanya firman Allah Ta'ala yang mengatakan makan khinzir itu haram. Suruhan itu jelas membawa maksud haram. Tapi disebabkan kita dalam keadaan darurat, kita mahu selamatkan nyawa kita, maka kita boleh makan khinzir itu. Makan khinzir itu dalam kadar saddur ramqi, dalam keadaan untuk kita survive. Cukup untuk kita survive. Bukan untuk kita bersedap-sedapan. Kemudian di antara poin penting yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, iaitu keadaan yang sukar membawa kemudahan. Maksudnya, bila kita berada dalam kesukaran, syarak memberikan kita kemudahan. Minal ma'lumi anna syara'allahi azza wa jalla yahdifu ila tahqiqis sa'adati al-mutlaqah lil insan. Jadi, seperti mana yang kita tahu, bahawasanya syariat Allah azza wa jalla ini objektifnya apa? Untuk membahagiakan kita, memberikan kebahagiaan mutlak di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala tak nak kita tak bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mahukan kita dalam keadaan yang kesempitan. Allah nak kita bahagia. Jadi, hukum hakam yang Allah Ta'ala bawa ini, hukum hakam yang diajar dan diturunkan oleh Allah Ta'ala ini, tidak akan membinasakan kita. Tidak akan menyempitkan kita. Itu maksudnya. Maksud Allah Ta'ala nakkan kebahagiaan kepada kita, iaitu antaranya dengan hukum hakamnya. Hukum hakam Allah tidaklah datang untuk menyempitkan kita, tidaklah datang untuk menjadikan hidup kita sukar. Tidak sama sekali. Kita sembahyang 5 kali sehari, solat fardu 5 waktu dalam sehari. 5 kali sembahyang fardu itu tidak menyempitkan kita. Ibadah puasa yang wajib pada bulan Ramadan itu tidak menjadikan kita kebuluran. Dan banyak lagi kewajipan-kewajipan yang kita perlu tunaikan selaku Muslim, yang mana Allah Ta'ala tidak jadikan kewajipan itu untuk menyukarkan dan menjadikan hidup kita sengsara. Walidzalika jaa bitaysiri 'alal 'ibad wa raf'il haraji 'anhum. Jadi oleh yang demikian Allah Ta'ala datangkan hukum hakam, datangkan suatu agama syariat yang berdiri atas taisir, atas memberi kemudahan. Di sini beza antara bermudah-mudah dengan agama itu mudah. Bermudah-mudah maksudnya kita ambil sambil lewa. Kita ambil kesempatan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Satu lagi adalah Islam itu mudah. Ya benar, Islam itu mudah. Kewajipannya, hukum hakamnya mudah. Tetapi bukanlah untuk kita mengambil kesempatan. Kita pusing agama ni ikut suka hati kita, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mahukan daripada kamu ini kemudahan, dan Allah tak mahukan daripada kamu kesusahan. Yang dimaksudkan dekat sini adalah ajaran agama. Ajaran agama Allah ini, syariat Allah ini adalah mudah untuk kita kerjakan. Kalau haji, ada orang kata haji ni apa, wajib, fardu, tapi maksudnya kena buat lah, tapi tak mampu macam mana. Islam itu mudah dalam arti kata, kalau kamu tak mampu, badan tak sihat, kalau pergi haji nanti kamu pengsan, kamu koma, ataupun duit tak cukup lagi, tak ada, sebab banyak lagi tanggungan-tanggungan yang wajib kamu laksanakan, maka di situ kewajipan haji belum sampai kepada kamu lagi.
Tapi bukan untuk bermudah-mudah, kan? Tanggungan kita semua cukup makan, bil-bil kita semua settle, lepas habis semua kewajipan yang kita kena bayar dah settle, kita ada surplus, kita ada lebihan duit yang banyak. Tapi kita kata, alah tak apalah, tahun depan tak wajib lagi haji dekat aku. Sedangkan duit dia banyak, dia masih ada lebihan yang banyak untuk dia tunaikan haji. Jadi di situ dia tak bolehlah guna ala Islam ni agama mudah. Tidak, itu dia telah mengambil kesempatan. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah jadikan bagi agama kamu ini sukar. Yakni agama ini senang untuk kita lakukan. Kita nak sembahyang mudah. Kita nak bayar zakat mudah. Agama Allah ini mudah. Kita nak apa lagi? Ambil wuduk mudah. Tidak ada benda sulit. Tak ada lah. Allah Ta'ala suruh, kalau kamu nak solat subuh, kamu kena jawab soalan algebra dulu, baru sembahyang subuh. Tak. Solat subuh ni mudah, 2 rakaat. Tapi ramainya orang tewas. Ramai, termasuk saya pun masih lihat lagi. Jadi moga Allah Ta'ala berikan kita kerajinan dan kecekalan untuk melawan nafsu syahwat kita ni, yang menghalang kita daripada melakukan ibadat dengan sempurna. Dan Nabi SAW bersabda, Inna hadha ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Nabi guna taukid, penegasan. Sesungguhnya, sungguh-sungguh agama ini mudah. Dan Nabi juga pernah berpesan, la yushaddad dina ahadan illa ghalabahu. Atau kama qala, agama ni sangat mudah. Dan siapa yang anggap agama ni suka-suka, dia akan tewas. Dia telah menyusahkan diri dia dengan asbab dia menyukarkan diri dia. Semua benda susah. Ambil air semayang pun susah. Mandi wajib pun susah. Terutama yang mereka yang diuji dengan ujian was-was. Dia jadi susah semua benda. Jadi moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada mereka. Nabi SAW juga bersabda, Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan janganlah kamu sukarkan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, Idza khuyira baina asy-syai'aini ikhtara aisarahuma. Atau kama qala. Nabi SAW bersabda, apabila datang choice between two matters, ada 2 perkara, Nabi diberi pilihan 2 perkara, Nabi akan pilih perkara yang paling mudah, selagi mana perkara yang paling mudah itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita balik kepada konsep al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir ini, ataupun apabila kita dalam keadaan kesukaran, syarak memberikan kita jalan keluar, jalan kemudahan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kaedah ini? Annal mukallafa idza ahatat bihi ba'd az-zuruf ja'alat min al-'asir 'alayhi al-qiyam. جعلت من العسير عليه القيام ببعض الواجبات الشرعية وأوقعه التزامها على الوجه الأكمل في مشقة وعسر. كانت تلك المشقة سببا للتيسير والتخفيف بحيث يسهل الأداء ويندفع الحرج ويبقى المكلف في سعة من أمره. Jadi apabila seorang mukallaf ini seorang yang telah baligh aqil, maka kewajiban syarak itu telah terkena ataupun terbeban kepada dia. Maka apabila seorang mukallaf itu mahu lakukan sesuatu kewajiban syar'i, semayang contohnya. Kita nak solat. Kita nak solat semasa kita dalam pemusafiran. Ataupun kita nak puasa. Contoh puasa di bulan Ramadan. Kemudian berlaku ketika mana kita
sedang menunaikan puasa Ramadan itu keadaan yang menjadikan kita sukar untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Contoh macam mana kita sakit. Sakit yang mana perlu kita makan ubat on time, waktu siang pula tu. Kan? Maka kita ubat tu pula kena makan siang, tak boleh ubah ke malam. Jadi kita dibenarkan untuk al-fitr, untuk buka puasa. Untuk tinggalkan puasa. Dan antaranya lagi, kita nak ambil air semayang. Kita nak semayang, kita nak ambil wuduk. Datangnya az-zuruf, suatu keadaan yang menyebabkan kita sukar untuk mencari air, untuk mengambil wuduk dengan air. Contoh berlaku kemarau di suatu tempat, tak ada langsung. Dalam kira 50 km kawasan tu tak ada, semua tak ada air. Maka dia boleh tayamum. Tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiba, kata Allah. Maka kalau tak ada air, fa illam yajidil ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah Ta'ala kata kalau kamu tak jumpa air, maka tayamumlah daripada tanah, daripada permukaan tanah yang bersih. Dan janganlah pergi ambil kat tanah kucing baru lepas berak kat situ, kita pun tempek tangan kita nak tayamum kan. Itu adalah bukan rukhsah, itu adalah suatu kejahilan, tuan-tuan dan puan. Jadi bila berlakunya keadaan kesempitan, kita disempitkan sampai ke satu sudut, tak ada jalan lain lah, maka syarak datang untuk bagikan kita satu jalan keluar. Contohnya lagi, al-afu an ba'di an-najasat allati yas'ubu at-taharruzu anha. Masalan, ka'atin syari' alladhi la yakhlu min najasati ghaliban. Contohnya lagi, contoh practicality al-masyaqqah tajlibut taisir adalah dimaafkan najis-najis yang sukar untuk kita elakkan. Contohnya, kita sedang berjalan di satu jalan, kadang-kadang jalan tu berlopak mungkin, dan mungkin air itu susah bercampur dengan najis, dan kadang-kadang terkena dekat hujung seluar kita ataupun kain kita. Maka itu dimaafkan kerana sukar untuk kita elak. Jadi, itu ada sebahagian daripada kemudahan yang Tuhan bagi. Contohnya lagi adalah ketika kita musafir, kita nak solat, kalau musafir, kita boleh qasar solat. Lil musafir. Qasar dan jamak bagi musafir, maka itu adalah dikira sebagai suatu rukhsah, suatu keringanan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Muslim. Kan? Jadi saya pun ada dengar juga ada sebahagian yang anggap, kita musafir sekarang dah senang naik kereta, jadi tak perlulah kita nak rusuh-rusuh lah. Itu terpulang lah. Dia nak lakukan azimah, tapi kemudahan yang Allah Ta'ala bagi, dan Allah Ta'ala suka kita menggunakan kemudahan yang Allah benarkan dalam situasi-situasi yang tertentu. Maka Allah Ta'ala suka. Jadi kita lakukan rukhsah. Dan orang yang nak guna azimah, yang nak guna keadaan yang normal, ya rukhsah dan azimah. Rukhsah ini suatu keringanan Tuhan bagi. Contoh, orang yang jamak qasar solat ketika musafir, itu dia diberi rukhsah. Tapi ada orang yang dia tak nak jamak, dia tak nak qasar. Dia nak sembahyang 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar pada waktu asar. Orang macam ni dia memilih jalan azimah. Jadi tidak ada masalah kalau dia nak teruskan dengan jalan dia itu, namun tak payahlah nak kata orang yang rukhsah ni orang yang malas. Itu menyalahi. Kalau kita mengatakan orang yang melaksanakan rukhsah itu pemalas, maksudnya kita seolah-olah kita telah menyanggah juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah Ta'ala kata itu dibenarkan, kita jangan over sangat. Jadi warak yang tak tentu halal. Jadi apakah parameter ataupun guideline? Apakah guideline untuk kita menentukan
kita menentukan itu adalah masyaqqah, keadaan kesukaran yang membolehkan kita melakukan suatu kemudahan. Adakah bila ada sedikit masyaqqah, terus kita nak claim kita sepatutnya buat rukhsah, patut ada jalan mudah? Okay. Maka kata pengarang dan kitab Al-Wafi, qad yaltabisu al-amru ala ba'd al-mukallafina ahyanan fayazunnuna anna adna masyaqqatin wa 'usrin qad tu'fihim min al-wajibi wa tubarriru lahum tarkahu wa rubbama ta'adzara bidzalika likathir min al-mutahawinin fid din واتخذوه ذريعة للتحلل من شرع الله عز وجل ولذا نجد الفقهاء قد بينوا لنا أنواع المشقة ووضعوا ضابطا للنوع الذي يؤخذ بعين الاعتبار ويكون سببا للتيسير والتخفيف. ضابطا للنوع الذي يؤخذ بعين الاعتبار. Jadi, barangkali kata pengarang kitab Al-Wafi, boleh jadi sesuatu itu menjadi sesuatu yang agak vague, kabur. Macam mana kita nak tahu masyaqqah yang mana Tuhan benarkan kita ambil jalan kemudahan, ataupun masyaqqah yang mana ianya bukan masyaqqah yang diterima oleh syarak. Dan kata pengarang, kata ulama lagi, boleh jadi ramai orang-orang yang mahu bermudah-mudah dengan agama ni, mereka menjadikan alasan masyaqqah ini untuk mereka tahallul, untuk mereka membebaskan diri mereka daripada syariat, untuk mereka keluar daripada syariat, untuk mereka tidak mempraktikkan syariat dengan betul. Oleh yang demikian, fuqaha dia kaji dan fuqaha meletakkan parameter, guideline, piawaian, macam mana kita nak tahu masyaqqah itu masyaqqah yang diterima, yang mana datang padanya suatu kemudahan. Fahunaka naw'un minal masyaqqah mulazimun litakalif asy-syar'iyyah la tanfakku anhu fi halin min ahwaliha li'annahu min tabi'ati at-taklif famithlu hadha an-naw'i min al-masyaqqah la athara lahu fi isqatil wajibat aw takhfifiha. Jadi, yang pertama, kita kena tengok sama ada masyaqqah itu ada suatu masyaqqah yang lazim datang daripada kewajipan syar'i itu. Kalau masyaqqah itu suatu yang lazim, suatunya of course datang, kalau kita buat kewajipan syar'i itu, kita akan datang yang masyaqqah yang lazim yang datang daripada kewajipan syar'i itu. La tanfakku anhu fi halin min al-ahwal. Jadi masyaqqah itu tidak dapat diceraikan daripada kewajipan itu, kerana kerana masyaqqah itu masyaqqah sejenis ini menjadi sebahagian tabiat bagi kewajipan itu. Maka masyaqqah ini tidak memberi kesan untuk menggugurkan kewajipan itu tadi. Contoh apa? Contoh, kita puasa pada bulan Ramadan. Saya puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni wajib. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu puasa macam mana umat sebelum kamu berpuasa. Diwajibkan, kutiba, jelas. Saya pun berpuasa pada bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, bulan puasa, bila saya berpuasa, saya menghadapi masyaqqah. Masyaqqah yang saya hadapi itu adalah saya rasa lapar. Lapar dah pula, teringin nak makan murtabak, rasa lapar. Perasaan lapar itu, kita tak bolehlah kata, saya lapar disebabkan saya lapar, maka umat kata masyaqqah tak jadi taysir. Maka ini dikira sebagai masyaqqah, suatu kesukaran bagi saya rasa lapar. Lapar yang tak mati pun, lapar biasa lapar. Saya lapar. Maka saya boleh makan lah. Tak boleh tuan-tuan, itu masyaqqah lazim datang daripada puasa, lapar. Bila kita puasa, lazim datangnya lapar.
maka itu masyaqqah yang lazim daripada kewajipan puasa Ramadan. Maka ianya tidak mendatangkan suatu kemudahan untuk kita tinggalkan puasa itu. Faham? Contohnya lagi, cuma kalau siapa yang lapar, dia ada badan itu lain macam sikit. Bila dia lapar, kalau tak makan dalam masa beberapa saat, dia akan mati terus. Itu dah memang masyaqqah yang tidak lazim lagi lah. Tuan-tuan jangan jadi lurus sangat. Jadi nanti tak pasal-pasal saya ada orang kata, mak kata boleh buka puasa. Jadi kama annahu laisa li ahad qadiru ala nafaqatil hajj wa huwa sahihul badan alla yahuj lima fil hajj min masyaqqati safar wal bu'd anil ahli wal watan. Jadi macamlah kita nak laksanakan ibadah haji. Kita nak laksanakan ibadah haji, kan? Kita nak buat haji, kita nak buat haji. Kalau seorang itu sihat badannya, duit ada untuk buat haji, berkemampuan, dia mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah Ta'ala suruh buat haji, maka dia sihat tubuh badan, mampu kewangan, tapi dia kata saya tak mau buat haji sebab haji gugur daripada saya, kewajipan haji gugur daripada saya. Kita pun tanya, kenapa Pak Long kata gugur? Sebab bila buat haji penat. Sebab dia ibadah badaniah, dia ibadat yang berkaitan dengan fizikal. Nak kena tawaf, nak kena sa'i, nak kena wukuf dan sebagainya, nak kena pergi Arafah dan sebagainya. Penat ni masyaqqah. Jadi aku ni walaupun aku sihat badan, walaupun duit banyak, tapi kalau duk nak jalan berkilometer semua tu, nak tunggu teksi lah, nak kena berebut tawaf lah, penat. Jadi itu masyaqqah. Jadi maka kewajipan haji gugur daripada saya. Itu adalah salah. Kerana kepenatan kita melaksanakan haji itu adalah lazim daripada ibadah haji itu sendiri. Samalah kita tak boleh guna alasan, jauhlah haji, walaupun aku duit banyak, walaupun aku sihat, tapi sebab jauh, tak apalah, tak payah haji. Itu bukan masyaqqah yang syarak terima. Kerana hadhihi al-masyaqqat min al-umur al-'adiyah. Jadi masyaqqah yang tidak dianggap sebagai masyaqqah yang diterima adalah sebahagian daripada perkara-perkara biasa. Allati laisa fiha kabiru 'ina'in. Dia bukanlah suatu beban yang besar sangat. Wala takadu takhlu an mithliha tab'atun min tab'atil hayah. Jadi ini semua sebahagian daripada cabaran-cabaran kehidupan. Kan, hidup ni pun susah, tapi taklah kita kata hidup ni susah, saya buang diri saya. Itu salah. Walau kana laha ta'thirun lama kana taklifu aslan. Kalaulah kita masyaqqah ini kita terima sebagai suatu exemption daripada kewajipan, maka taklif dan syariat Allah itu tak ada langsung lah. Sebab banyak sungguh cabaran-cabaran yang kita boleh gunakan sebagai alasan yang tidak munasabah. Wala maqamat asy-syara'i, jadi syariat tak dapat tertegak. Wala fatat masalihul ibad fid darain. Jadi kalau duk guna alasan macam ni sangat, maka tidak ada baginya keuntungan di dunia dan akhirat. Wa hunaka na'un min masyaqqatin laysa min tabi'ati taklif wa yumkin an tanfakku anhu alwajibat fi kathir min ahwaliha, bal huwa min al-umur at-tari'ah wal 'aridah waz za'idah عن القدر الذي تقتضيه التكاليف في الظروف العادية وهذا النوع من المشقة على مرتبتين. Jadi saya tutup dahulu pada perenggan ini sebabkan saya ada urusan yang perlu saya ada perkara yang saya perlu buat. Jadi saya tutup dengan satu ini, iaitu kata ulama, ada di sana satu jenis masyaqqah yang mana masyaqqah itu bukan daripada tabiat
kewajipan itu. Dan masyaqqah itu boleh dipisahkan daripada kewajipan. Maka wa yumkin an tanfakku anhu alwajibat. Jadi dan masyaqqah ini boleh dibuang daripada kewajipan itu pada kebanyakan situasinya. Dan masyaqqah itu adalah suatu al-umur at-tari'ah, suatu perkara yang tiba-tiba datang, mendatang, yang bukan daripada asal taklif itu. Dan ianya memberi beban lebih daripada kadar yang diperlukan untuk menunaikan kewajipan itu pada keadaan yang biasa. Jadi di sini ada dua peringkat, dua martabat yang mana ulama kelaskan lagi untuk kita lebih memahami apakah itu masyaqqah yang memberi keringanan. Ini masyaqqah yang memberi keringanan, tadi masyaqqah yang tidak memberi keringanan kepada kita. Ini ulama berbicara dalam masyaqqah yang memberi keringanan, tapi dia pada dua martabat. Jadi sekian daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.